orang dah penghujung. Kita ilmu baik geologi dia sampai hujung, tak ada lagi. Dia ilmu kelun tu, ilmu AI tu, dia dah hujung lah. Jadi tuan-tuan boleh cerita pasal Yahudi ni, dia dah penghujung sebenarnya. Yang mana Allah Ta'ala ceritakan, lagi orang keji, lagi orang dapat hidayat. Ini sebab apa? Nabi Musa AS melaksanakan usaha agama, perintah Allah. Idhaba ila Fir'aun, kamu pergi pada Fir'aun. Tapi Allah punya perancangan, Allah bagi hidayat pada 18,000 ahli sihir. Yang kumpul siapa? Yang kumpul dia Fir'aun. Kalau kita bahasa dia, kalau bahasa jemaah tabligh, siapa buat istimewa tu? 18,000 kumpul, siapa buat istimewa? Fir'aun yang buat. Dia yang hancurkan majlis tu. Cerita dia untuk menghina Nabi Musa AS. Kerana dia faham, dia ingat dia yang hebat, dia ingat dia yang berkuasa, dia ingat dia segala-galanya. Teknologi dia pegang, dia apakah dia punya pengaruh dia pegang, kekuatan dia pegang. Dan Musa ni dia apa? Ni cerita ni. Allah Ta'ala nak zahirkan tuan-tuan mulia hari ni. Memang apa yang ada pada tentera Kasam tu? Tak ada kereta terbang, tak ada kapal terbang, tak ada kapal laut, tak ada. Dia ambil peluru yang bekas 40 tahun dulu. Peluru tu dia tabur-tabur. Orang Islam yang ambil, kumpul balik, buat bom balik. Punya banyak peluru. Tuan-tuan mulia, sebenarnya Allah Ta'ala bagi tuan-tuan, dia tak kisahlah kita ni macam mana pun. Asal dia perintah Allah tu. Iblis dia buat ibadat, banyak ibadat, sampai pada perintah Allah. Allah perintah kehendak Allah. Fasjudu li Adam. Fasajadu illa iblis. Perkara yang sama tu umat Bani Israel orang. Pada kita baca, dia membahas. Betul ke dalam Fatihah orang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Ini orang Kristian dengan orang Yahudi. Betul ke baca ni? Dia tak nyatakan. Betul. Tapi kenapa korang benci kami? Itu. Ini nak korang faham. Korang dah istihamah. Dia kena faham kat situ. Ghairil maghdubi alaihim, orang yang menyembunyikan perintah Allah. Kat situ je. Tak peduli dia dulu. Orang fasik pun macam tu. Iblis dia beribadat sampai 600 tahun. Dia jadi Azazil, ketua malaikat. Allah tak peduli itu. Sama Allah Ta'ala bagi tahu. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah bagi perumpamaan orang kufur pada Allah macam isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Kana tahta. Dia kata, mereka berdua ni dibawa abdaini min ibadina salihaini fakhalatahuma. Mereka khianat kepada orang duduk dalam keadaan nama yang baik, tapi dah tak taat perintah Allah. Falam yughniya anhuma min Allah syai'a. Tak ada nilai pun di sisi Allah. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, wa ma kana Allahu liyu'jizahu awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladina min qablihim kanu ashadda minhum quwwah. Kenapa mereka tidak pergi tengok apa jadi kaum-kaum terdahulu? Apa sebab mereka tolak nabi-nabi, akan jadi apa kat mereka? Dan mereka tu hum ashaddu minhum quwwah. Mereka ni lebih kuat daripada orang lain, lebih kuat daripada bangsa kita. Teknologi dia orang boleh buat bangunan dalam bandar dalam gunung. Kaum Ad, kaum Samud. Kaum Ad ni tak payah kalau kita kata dia rempung dengan kaki ya habis semua. Punya besar badan dia orang. Allah dah bagi semua. Kaum Samud, kaum Sabah, dia punya apa ke teknologi pertanian dia sampai daun-daun ranum gugur tu dia tahu. Macam kita buat durian gugur kan. Pun dia tahu tarikh bila ni berapa sekian, sampai. Aku letak harga. Kita cuba try letak harga tengok. Mana ada? Kita tak ada ilmu tu. 13 Rasul yang hantar. Kita ni
dia langgar perintah Allah. Tak mau taat kepada Nabi. Ini dia cerita dia. Dan Allah Ta'ala bagi masa lagi. Sebab itu Allah Ta'ala istighfar semua. Jadi tuan-tuan yang mulia, Iblis daripada tengok apa? Oh, baik. Saya tak nak. Fasajadu illa Iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kat situ lah dia pergi. Dia tolak perintah Allah. Dia kata dia betul. Oh tak nak. Kalau tuan-tuan tanya, orang Yahudi ni tengok orang kita ni, orang Islam selain daripada dia semua binatang. Dia bunuh anak-anak tu tak ada dosa bagi dia. Sayang, otak dia dah. Kita tu menjerit satu dunia tengok budak-budak kena. Dia tak. Apa tak nak tengok. Sebab apa? Buat dapat itu. Bila Allah Ta'ala bagi semua ruang cara ni tuan-tuan belia, semuanya Allah Ta'ala bagi tahu, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh. Tidak ada satu pun yang boleh mampu mengalahkan Allah, baik di langit maupun yang di bumi. Tak ada. Innahu kana 'aliman qadira. Sungguhnya dia Maha mengetahui, Maha berkuasa. Walau yu'akhidullahu an-nasa 'ala bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Allah Ta'ala beritahu, kalau Allah Ta'ala nak ambil atas dosa manusia ni, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, tak ada satu pun hidup, nak bergerak pun tak ada kalau Allah nak. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tapi kami bagi tempoh kepada satu, kepada mereka. Tempoh tu. Itu yang kata kanata tahta. Dia orang dua bawah hamba kami. Mana dia bagi masa tu? Dia ada time tu. Itu pasal masa ni. Dia bagi masa. Sebab apa tuan-tuan mulia? Hidup kita semua dia bagi masa untuk mentaati Allah. Bila sampai ya, Allah tak tengok dah. Allah tengok hamba dia. Allah bukan peduli tentang hamba dia saja. Yang ni tak peduli, hamba kena. Ayat ni tuan-tuan yang saya bacakan tadi ni. Mereka yang menyembunyikan ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas. Mereka yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan dengan keterangan yang nyata daripada kitab Allah, dan kami terangkan perkara itu. Orang yang sembunyikan sifat ni, ulaika yal'anuhumullah, mereka akan dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'in. Pelaknat ni akan tunggu. Mereka sedang melaknat dia. Tapi Allah Maha Penyayang tuan. Allah kata illal ladina tabu. Sebab itu dia kata kita bukan apa benci orang Yahudi, benci orang Nasara, bukan macam tu. Selagi mereka balik kepada Allah, balik kepada perintah Allah, mereka dapat illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Mereka tidak kecuali orang yang ada, orang yang bertaubat. Wa aslahu, baiki, wa bayanu, dia cerita balik kebenaran tu. Fa ulaika atubu alaihim, aku akan menerima taubat mereka. Oh, dia kata bukan. Dalam sejarah tuan-tuan, Abdullah bin Salam masuk Islam. Dia dalam masuk Islam ada dua, saya nak cerita ni. Dua pendeta, dia bukan pendeta biasa. Dia bertahun-tahun buat kajian. Sebelum Nabi SAW lahir tu kan, lahir di dunia, pendeta Yahudi dia tengok bintang Ahmad bercahaya. Dia kata bintang Ahmad dah keluar, bintang Ahmad dah keluar. Waktu tu Nabi SAW dilahirkan di Makkah. Dia orang Madinah dia keluar. Orang Yahudi ni dia duduk di Madinah. Pasal dah kata Nabi akhir zaman akan lahir di Madinah. Maka dia kata dah keluar. Dalam riwayat tu bintang Ahmad dulu. Dia tahu dah. Dikatakan rumah Abu Ayyub Ansari tu sebenarnya rumah yang diwakafkan oleh seorang Yahudi untuk Nabi SAW. Rumah Abu Ayyub Ansari. Maka orang dia tunggu Nabi tak keluar lagi. Maka dia bertukar tangan. Dia mati, bagi orang Yahudi tu, mati, bagi lagi. Akhirnya jatuh dekat tangan Abu Ayyub Ansari, dia dah beli tanah.
Kemudian ada dalam syair Arab dia kata bukannya Abu Ayyub Ansari mentamukan Nabi, sesungguhnya Nabi mentamukan Abu Ayyub Ansari. Sebab tanah tu adalah tanah Nabi sebenarnya. Orang tu wakaf untuk Nabi. Tuan. Orang Yahudi dah tahu dah dia akan datang ke sana. Tapi bila sampai dia bukan nasab daripada keturunan orang Yahudi, daripada Bani Israel. Kemudian dia tengok dia turun daripada keturunan Nabi Ismail. Orang Arab, kami tak terima. Situ macam Iblis. Tak terima. Tahu dia nak terima. Lepas itu bila dia mendustakan itulah dia tukarnya semua. Betul. Dia ikut dah tak ada dah. Tak ada dah nak ikut dah, dia langgar semua lah. Dia sembunyikan apa yang dia dalam Quran, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladzina yajidunahu maktuban fit tawrat wal injil. Dah cerita dah. Nabi Ummi ni telah ditulis dalam cerita apa? Dalam kitab Taurat dan dalam Injil. Ya'murun bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wa al-aghlal allati kanat 'alayhim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Dalam Quran dah cerita dah, Nabi ni telah dicerita dalam kitab Taurat dan Injil. Semua dia orang tahu. Tapi sebab kan tak boleh nak terima. Iblis tu depan Allah Ta'ala. Depan Allah Ta'ala dia begitu tu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairu min. Cakap aja tu. Kamu ceritakan aku. Kita sama dengan harimau. Dia ceritakan. Kata anak tu ini penyakit aku tak tahu. Dia pandang rendah. Dia ciptaan cahaya api bawah sekali tu apa? Tanah. Orang Yahudi pandang kita ni low class kan. Tak ada kelas langsung. Dia tak kerja. Tapi Allah nak ajar dia. Dia bukan lawan kita. Bila dia menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala dah beritahu, dia bukan lawan kita. Dia lawan Allah Ta'ala. Siap. Tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan? Kita ni kerja kita laksanakan perintah Allah, bawa manusia kepada Allah. Itu kerja kita. Lain kerja Allah Ta'ala buat. Orang kata ini apa dia? Ini kan yang berlaku. Bawa kita, apakah dalam rupa kita? Linukhrijakum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Bawa Tuhan kepada Allah Ta'ala. Dan bawa pada sunnah Nabi. Ceritakan dia. Dan bawa pada akhirat. Ini dia kita. Lain Allah Ta'ala. Walaupun depan kita kerjaan yang besar, Nabi Ibrahim dah masuk dalam api dah. Semua kontrol baik Namrud. Bakar. Allahnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini saya nak bagi tahu tentang beliau. Lepas pada ni, dia tengok dia dengki lah. Dia tak nak lah. Kalau daripada Bani Israel, tak apa. Daripada ni, tak boleh. Mana perintah Allah kan? Allah turunkan ayat Quran yang nyata. Yang tu, dalam Taurat dia ubah-ubahnya. Nabi Isa dia fitnahnya. Lepas tu sampai Nabi Muhammad, Allah pelihara. Al-Quran ni Allah pelihara, tak ubah-ubah. Taurat habis pecah, macam-macam cerita lagi. Injil pun pecah berapa tak tahu. Habis semua dah. Tapi Quran Allah pelihara. Bila mereka diteruskan, ini akhir sekali tuan-tuan mulia, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang kafir dan mereka tetap dalam keadaan kafir. Orang yang buat benda tu, ulaika yal'anu, ulaika humul ladzina, ulaika yal'anuhumullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka ni akan dilaknat oleh Allah dan seluruh malaikat dan seluruh manusia. Satu dunia. Betul Allah Ta'ala zahirkan terbelah siapa yang terus. Dia dah tak tahu nak tarik keluar, nak tak boleh nak haji dah. Mana dia nak lari.
Habis semua dah tenggelam. Kat Amerika pun pecah dua. Dia kenapa membunuh budak-budak? Macam mana ni? Dia orang semua pelik. Ada benda tu akidah dia pun Allah Ta'ala zahir kan lah. Satu dunia tu orang yang macam mana nyawa dia pun mula bagi pula. Dia rumah ni macam mana? Siapa dia? Mula dia ribu-ribu orang masih silap sekarang. Dia kaji. Kita kena kaji ni tu. Mana datang kan? Allah Ta'ala tuan-tuan mulia nak zahirkan yang hak sebab ada orang yang telah buat kerja untuk mengajak manusia kepada Allah. Itu perintah Allah. Bila kita ni teruskan wal takum minkum ummatun yad'una ila khair, teruskan, maka Allah Taala bagi sampai maksudnya kita menyeru pada kebaikan yang terus Allah Taala perintah, kita tetap terus buat tuan-tuan. Allah buat kerja dia. Kita tengok dalam sejarah Nabi Musa pergi atas perintah Allah. Dia kata dia pun takut juga as-salim. 3 ketakutan Nabi Musa. Tapi dia terus juga melaksanakan. Tapi bila sampai melaksanakan ujung sekali kan, Allahumma inna la mudrakun. Nabi Musa lawan Fir'aun, semua fasiliti ada kat Fir'aun. Semua kehebatan ada kat Fir'aun. Yang Nabi Musa ni apa dia? Perintah Allah. Allah Ta'ala suruh keluar. Keluar pada waktu malam, keluar. Dia pun lari. Lari yang perintah dia. Lepas itu sampai ke ni, depan laut, kanan, kiri, bukit, belakang Fir'aun. Kemudian Bani Israel kata, inna la mudrakun, habis dah. Muka ayat tu, kata, inna ma'iya rabbi sayahdi. Tak sekali-sekali Rabb aku akan menolong. Allah Ta'ala fadrib bi'asalkan bahr. Allah kata, campak tongkat kamu dekat laut. Perintah Allah. Nabi Musa tunggu perintah Allah. Terbelah 12. Baitul Maqdis tuan-tuan mulia, itu memang dia kata hak dia orang kata 3000 tahun Nabi Daud dah buat tu, itu kami punya, Yahuda punya. Yang apakan Nabi kami. Itu Nabi kita juga tu. Dia bukan masalah Nabi kamu Nabi kita. Mereka yang mentaati perintah Allah. Nabi-Nabi ni semua mentaati perintah Allah. Kamu macam tu, kamu tak ada hak. Sebab kamu langgar perintah Allah. Kamu sembunyikan perintah Allah. Mana ada hak? Asal dan Allah tengok, kamu kata, kau ambil. Allah bagi tempoh dia tu. Sampai satu tahap. Sampai masa dia. Dia orang akan kena apa yang dia orang buat. Tapi dia tak berhenti tuan. Sebab dengki syaitan, dengki manusia ni. Tuan akan jawab dengki ni sampai kesudah, mati tuan. Ni kita ni, masalah kita sekarang ni, apa betul kita buat. Contohnya dia katakanlah dia kalak lah. Ingat dia diam kan? Dia tak boleh terima. Macam kena syaitan kena laknat 4 kali, dia kena laknat. Dia menangis 4 kali. Pertama Allah Ta'ala laknat dia menangis. Yang kedua, bila dia diturunkan daripada atas muka bumi ni, dia menangis. Yang ketiga, lahirnya Rasulullah SAW, dia menangis. Yang keempat, bila turunnya Al-Fatihah, dia menangis. Ni milih nak Tuhan, dia menangis. Kata Nabi Musa cakap dekat dia, kata kamu minta kepada Allah pengampunan, ada chance. Boleh. Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana kena boleh dia nak taubat? Anak tahu boleh sujud kubur Nabi Adam. Dia kata apa tuan? Hidup lagi pun tak sujud kat petang mati. Punya teruk. Dikatakan orang kafir ni tuan-tuan, dia masuk dalam api neraka, keluar balik begitu juga dia. Tak rasa. Tak pernah nak baik. Tapi Allah Maha Penyayang. Allah kata illal ladzina tabu. Mana ruang tu ada lagi. Sebab itu kita kena doa hidayat.
Sebab tu malam ni doa hidayat seluruh alam. Apa dia? Kita kena doa hidayat. Mungkin ada ruang. Dia kata suatu orang yang Islam zaman Nabi SAW, nama dia Husain bin Salam. Pendeta Yahudi. Dia tengok, dia punya masuk Islam ni bukan jalan-jalan orang. Bukan orang tepi jalan dia tengok orang. Macam orang Badui dia tengok sikit miracle, mukjizat, dia terus Islam. Tapi orang Yahudi dia masuk Islam dengan kajian. Dia tengok, dia tadabbur Taurat tu lama. Dia tengok satu-satu tanda, satu-satu. Dia kata ini Nabi yang zaman, dia tengok. Dia kata Muhammad Ahmad. Dia pergi tengok. Dia masuk Islam. Waktu Rasulullah SAW sampai pada dia. Dia kata Abdullah bin Salam, Nabi beritahu dia. Tapi dia kena laknat ke tu? Yang kita ghairu maghdub alaihi. Tak. Sebab dia tak menyembunyikan, dia bagi tahu pada kaum dia marah ke dia. Kenapa dia bukan golongan kita? Kenapa kamu ikut? Kata dalam Taurat. Kami tak peduli. Mana masalah? Perintah Allah, dia tak tengok. Dia perintah Allah besar kan. Sebab itu kita kena junjung perintah Allah. Macam mana pun kita kena pegang perintah Allah. Jaga sungguh-sungguh. Dia kata kudrat Allah atas janji dia. Janji dia pada perintah dia. Orang siapa yang melaksanakan perintah Allah, Allah akan menyempurnakan janji dia. Bagaimana Allah menyempurnakan janji dia? Dengan kudrat dia. Ini Allah Ta'ala dah cerita semua Nabi-Nabi. Sebab itu tuan-tuan mulia, waktu Nabi Musa bawa tu Allah kata, inna la mudrakun tu, Allah selamatkan Bani Israel. Fir'aun dah tahu dah. Tengok depan tu, baru dia naik kuda jantan. Kuda jantan. Lepas tu kuda jantan dia tengok yang kebir-kebir mati dia tengok